Okey, okey, bahan video pada minggu ke-11 Okey, sekarang ni kita dah berada pada minggu yang ke-11 Kita ada lebih kurang 3 minggu lagi lah untuk apa ni kuliah. Okey, bahan video minggu ke-11. Okey, disediakan oleh saya dan juga Cik Aina lah nota ni. Okey, okey video Okey, dari segi pengenalan dia lah. Okey, video ni memainkan peranan yang penting lah dalam merangsang pengajaran dan pembelajaran. Jadi minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan audio jadi saya tengok ada yang apa ni beberapa orang pelajar lah yang dah hantar dia punya apa ni jenis-jenis audio lah mengikut dia punya tema dia lah tema dia. Ada yang sedih, ada yang kegembiraan, ada yang bunyi kedak, ada juga bunyi haiwan. Dan audio-audio ni sebenarnya dapat memberi kesan kepada kita lah bila kita dengar muzik ataupun apa-apalah apa ni macam lagu ataupun kita dengar radio kalau DJ yang memainkan lagu-lagu tersebut sebenarnya dapat memberi kesan lah kepada diri kita, lebih-lebih lagi kepada remaja-remaja lah. Remaja-remaja mungkin dia dapat menggambarkan lah suasana-suasana tersebut. Sama juga dengan video, tetapi video ni dia lebih mendalam lagi kalau audio ni kita dah rasa dia punya perasaan tu tetapi kalau dalam bentuk video digabungkan dengan audio dia lebih lagi memberi kesan kepada kita lah yang melihat bergantung kepada jenis video yang dipaparkan. Kalau video yang berbentuk kisah dan pengajaran ataupun motivasi dapat memberi semangat kepada kita lah untuk berjaya, untuk kita bangkit lah. Macam contoh kalau kita tengok video-video motivasi ni memang dia akan cuba buka kita punya minda lah. Cuba buka kita punya minda supaya kita supaya kita bergerak dan terus bergerak. Jangan berhenti. Kalau perniagaan, mungkin pernah dengar mungkin awak pernah tengok dekat mana-mana dekat YouTube Dr. Azizan Othman semua dia punya cara dia membangkitkan aura ataupun memberi semangat kepada peserta-peserta dia lah. Dan video ni sebenarnya selain daripada untuk benda-benda yang macam gitu yang saya terangkan tadi, ia juga boleh diguna pakai dalam proses pembelajaran lah. Dia lebih mudah Okey, video yang mempunyai elemen multimedia ini sudah pasti dapat meningkatkan prestasi pengajaran guru sekiranya digunakan dengan baik. Bukan setakat guru, pelajar pun kalau menggunakan elemen multimedia. Ingat apa dia? Elemen multimedia ni dia ada teks, dia ada audio, dia ada video, dia ada grafik dan dia punya cara kita menyusun atur lah. Macam contoh awak punya tugasan buku cerita itu kisah apa Singa dan Arnab, kisah tikus bandar dan tikus kampung. Bila kita masukkan elemen-elemen multimedia tu berserta dengan audio, dia dapat memberi kesan lah kepada penonton dan dapat menarik minat yang akan yang menonton dia punya kisah tersebut sehingga habislah. Mungkin kalau kita lihat dari segi cerita-cerita, mungkin kalau dekat negara kita ni, kalau kita perhatikan banyaknya siaran-siaran TV, siaran TV yang berbayar ataupun yang tidak berbayar lah, yang secara percuma daripada kerajaan. Sebenarnya ada banyak channel-channel, tetapi macam mana sesuatu channel tu dapat menarik perhatian penonton adalah cara dia mempersembahkan dia punya kisah dia lah. Kisah dia mungkin cerita tersebut mungkin 1 jam 2 jam dapat maknanya penonton masih lagi masih lagi tidak berganjak lah daripada kaca televisyen. Contohnya kalau kita tengok cerita
Allahyarham Tan Sri P. Ramlee Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, cerita dia masih relevan sehinggalah sekarang. Dia punya elemen-elemen apa, cerita tu dah satu hal, elemen-elemen jenaka, elemen-elemen nasihat, elemen-elemen pengajaran, elemen-elemen hiburan. Jadi benda-benda macam itu yang sebenarnya dapat menarik perhatian kita lah. Dan ada juga cerita-cerita yang bila kita tengok tidak menarik perhatian kita. Kita tengok 5 minit saja ataupun kita tengok tajuk saja, kemudian kita dah skip, tukar kepada channel-channel yang lain. Jadi dalam awak punya konteks belajar ni, ataupun awak pun akan jadi guru lah, bakal guru dia, kita dah mula kena berfikirlah macam mana untuk menggunakan teknologi ni, iaitu video ni, untuk pengajaran, untuk menarik minat pelajar supaya belajar. Sebab apa? Sebab kanak-kanak sekarang ni dia suka kepada elemen-elemen multimedia lah. Elemen-elemen multimedia. Kalau kita masih lagi menggunakan kaedah-kaedah yang lama, menggunakan kaedah-kaedah yang lama ni, maksudnya kita menggunakan papan hitam, papan hijau, sebenarnya boleh, tetapi dengan adanya kemudahan teknologi sekarang ni, sebenarnya dia dapat merangsang. Sebab budak-budak sekarang ni dia macam agresif. Agresif ni bukannya dia dia semangat dia lain, dia suka benda-benda yang teknologi lah. Itu maksud saya lah, agresif. Dia cepat lah. Sebab apa? Sebab banyak dia punya kemudahan-kemudahan ataupun sumber-sumber dia dapat rujuk lah. Mungkin dia kadang-kadang pelajar ni dia lebih tahu daripada pensyarah yang mengajar ataupun guru yang mengajar. Budak-budak sekarang dia lebih advance lah dengan apa yang dia ada lah, dari segi persekitaran dia lah, yang mempengaruhi lah. Sebab kita kena ingat di kalangan pelajar-pelajar kita ni ataupun macam awak bakal-bakal guru ni, awak kena ingat di kalangan pelajar-pelajar yang awak akan mengajar tu, sebenarnya dia bukannya orang-orang biasa, ada orang-orang yang berpelajaran tinggi, dia punya mak bapak dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak menggunakanlah teknologi, terutamanya multimedia tu sebagai salah satulah untuk menarik perhatian, dapat memberi kefahaman kepada pelajar lah. Okey, kita lihat kepentingan video dalam pengajaran. Okey, video merupakan salah satu daripada media yang terdiri daripada gabungan gambar yang bergerak dan penerangan dia. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau bagaimana video tu bergerak, sebenarnya dia adalah susunan, dia punya, dipanggil apa, frame by frame, maknanya rangka demi rangka, frame by frame, maknanya satu susunan. Kalau kita tengok macam cerita kartun ni, dia akan melukis pada setiap helaian kertas, dan helaian kertas tu akan diselak lah satu persatu, kemudian barulah seolah-olah dia nampak dia bergerak. Itu adalah dalam proses membuat cerita untuk kartun lah. Tetapi sebenarnya dalam bentuk video pun sama, tetapi ia disimpan dalam bentuk digital. Tapi kita tak nampak lah dia bergerak tu. Sebab apa? Sebab dia punya kelajuan dia, speed tu terlampau laju, sehingga kita tak perasan sebenarnya ia adalah satu gabungan gambar demi gambar yang disusun. Itu sebenarnya. Okey, ia boleh menghasilkan imej yang realistik. Realistik ni adalah yang sebenar lah. Macam saya sedang bercakap sekarang ni adalah situasi sebenar. Ataupun bila kita rakam sesuatu video ni menggunakan handphone, menggunakan kamera dan sebagainya, bila kita play balik, dia sebenarnya seolah-olah benda tu betul. Itu sebenarnya dapat merangsang lah dan dapat memberi tumpuan pelajar tu. Apa yang dia nampak, itulah yang dia akan, apa yang dia lihat, itulah dia akan nampak dia punya tu. Dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Kalau kita lihat macam video-video sekarang ni, dia dah pelbagai. Dulu kalau kita tengok, dulu adalah rakaman semata-mata, rakaman saja, maknanya tak adalah proses-proses editing ataupun masukkan kesan khas ataupun apa-apa efek lah. Kalau kita tengok video-video sekarang, dia macam-macam dia boleh buat, 3 dimensi, ada ada latar belakang yang berlainan, menggunakan skrin warna hijau. Dia pelbagai, dia lebih majulah, terutamanya dalam pembikinan filem. Kalau filem-filem tu dia lebih advance, dia punya teknologi dia lah, dia punya tu. Dan apa yang kita tak dapat gambarkan, dapat digambarkan dalam bentuk video lah. Dia punya proses-proses yang
di sebalik tabir itulah dia punya tu. Okey. Okey, video mempunyai beberapa keistimewaan. Okay, keupayaan menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor haiwan binatang yang sedang berlari. Mungkin sebelum ni kita menggunakan audio, kita cerita okey, harimau okey, berlari dia apa ni, cara dia macam gini contoh. Tetapi bila kita cakap cara dia macam gini, mungkin pelajar-pelajar kita ni tidak dapat menggambarkan seekor lembu sedang berlari dengan berkaki empat. Maknanya lembu dengan harimau, dia cara dia berlari adalah berbeza lah. Mungkin harimau tu dia akan nampak kita seolah melompat. Tapi lembu ni dia akan mendatar lah cara pergerakan dia berlari. Tetapi bila adanya rakaman tu, dia akan nampak dan dia boleh lihat, dan pelajar-pelajar tu dapat menyimpan lah memori tu, bagaimana sebenarnya haiwan-haiwan tersebut itu cara berlari, ataupun apa-apa sahaja objek-objek yang lain, ataupun kenderaan, ataupun burung macam mana dia terbang dan sebagainya lah. Okey, media dapat mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Jadi kalau kita lihat, bila kita save sesuatu rakaman tu, sebenarnya bila kita play, itu adalah pergerakan normal yang biasalah, dan dalam masa yang sama kita boleh mempercepatkan. Kadang-kadang ada kita tak cukup masa contohnya, jadi kita cepatkanlah, fast forward dia punya rakaman tu, ataupun kita nak melambatkan. Sebab apa? Sebab kita nak tengok macam mana cara dia berlari, ataupun kemalangan, macam mana cara kemalangan itu berlaku dengan cepat. Jadi bila kita boleh slow motion kan dia punya pergerakan, itu pentinglah sebagai barang-barang ataupun bahan bukti lah dalam apa-apa kes lah. Jadi rakaman tu penting lah. Macam sekarang ni kebanyakan kenderaan-kenderaan moden sekarang ni banyak menggunakan dashcam lah untuk merakam. Tujuan dia adalah untuk sebagai bahan bukti ke dalam apa-apa kes kemalangan lah. Sebab kadang-kadang bila polis mengambil keterangan, mungkin dipanggil orang yang terlibat tu mungkin boleh memanipulasikanlah cerita. Tetapi bila adanya rakaman tu, dia lebih membuktikanlah segala-galanya lah. Sebab tu apa-apa yang kita rakam ni, kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati ya, sebab ada macam isu-isu sekarang ni unbox pengantin contoh. Jadi bila dia rakam dan dia sebarkan dalam internet, benda tu akan di forwardkan juga kepada orang-orang yang lain lah. Sebab tu kita kena sebagai pelajar ni, kita kena berhati-hatilah. Bila nak rakam tu boleh, tetapi rakam benda-benda yang kebaikan lah. Jangan yang disalahgunakan lah dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan moral, kesan kepada kepada sesiapa sahabat, sekiranya benda yang dirakam tu adalah benda-benda yang salah lah, ataupun perbuatan yang tidak sepatutnya lah. Okey, mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Contohnya pergerakan haiwan binatang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan lah. Malah kita boleh pause lah untuk tengok macam mana dia punya kedudukan kaki dia, ataupun badan dia, ataupun kepala dia, ataupun ekor dia semasa dia sedang berlari. Itu dia punya kelebihan dia lah. Okey, kemudian video berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah, atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Maksudnya kita paparkan rakaman, bukannya kita bawa gunung berapi itu masuk dalam kelas. Sebab apa? Sebab gunung berapi ini memang berbahayalah dan sangat besarlah. Jadi apa-apa yang kita boleh rakam ataupun gambarkan, kita boleh paparkan dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk rakaman video lah. Itu sebenarnya proses pembelajaran. Jadi tempat-tempat yang berbahaya, yang berisiko tinggi, ataupun tempat-tempat yang jauh, kita tak perlu nak pergi, tak perlulah pergi ke sana untuk lihat, tetapi cukup dengan lihat dalam bentuk rakaman video. Macam sekarang ni banyak contohnya dekat YouTube. Dekat YouTube ni macam-macam ada. Ada yang benda-benda yang kita boleh belajar, ada benda-benda macam-macam yang kita boleh lihat lah.
dalam YouTube. Bergantung kepada kata kunci lah yang kita carilah. Mungkin saya tahu awak ramai yang expert lah menggunakan YouTube. Banyak benda yang kita boleh lihat. Ada juga YouTuber dalam tu yang buat dia punya video dan di samping dapat bencana dia punya pendapatan lah, dan dia ada iklan yang dibayar lah kepada YouTuber yang popular lah. Mungkin nak cari dia punya follower semakin ramai dia punya follower, semakin tinggilah ataupun semakin banyaklah payment ataupun bayaran yang dia bayar oleh pihak YouTube lah. Dan ada juga yang sampai menjadi jutawan lah, jutawan. Okey, kemudian video berupaya merakam mesej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Maksudnya kita boleh dekat dan jauh ni, maksudnya kita boleh zoom lah. Dia sama macam kita nak ambil gambar lah. Long shot, medium shot, close up. Dia sama, tapi gambar tu adalah gambar statik. Kalau video ni dia boleh bergerak. Okey. Kemudian video berupaya merakam memanipulasi ruang lah. Contohnya pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton. Biasanya sel-sel ni adalah benda-benda yang kecil lah. Dan kita boleh close up lah untuk melihat dia punya bentuk sel-sel ataupun kuman-kuman lah di dalam mikroskop. Dia ada mikroskop lah ataupun teleskop untuk kita nak lihat rakaman bintang-bintang ataupun planet-planet yang berada di angkasa raya lah. Itu dia punya tu. Okey, kemudian jenis-jenis kamera video. Okey, yang pertama adalah kamera video analog. Kamera video analog. Kamera video analog merakamkan imej dan menyimpan dalam bentuk analog. Itu kita dah belajar dulu, digital dan juga analog lah. Sama juga macam video, dia ada digital dan juga analog. Okey, cara penyimpanan video hasilan jenis ini dalam bentuk kaset video seperti terdapat dalam format VHS ataupun VHC H8 dan juga U-Matic. Video jenis analog ini boleh dimainkan oleh pemain video yang sesuai dengannya. Maksudnya dia ada dia punya kaset dia lah ataupun dia punya tape dia lah. Macam sekarang ni saya tak pastilah sama ada awak sempat ataupun tidak sempat lah melihat video yang menggunakan kaset. Sama juga macam audio yang menggunakan kaset. Dia ada dia punya player dia lah, pemain dia, dia punya displayer dia. Okey, ini adalah contoh dia punya gambar dia lah, kamera video. Okay, ni dia punya kaset dia ni, dia akan letak dalam ni. Dan kita ada butang record lah untuk rakam dia punya lens dia apa semua lah. Dan dia ada mikrofon dan dia ada juga dia punya pemegang dia lah. Okey, ni kalau kita nak lihat balik kita punya rakaman lah yang kita pasang dekat TV. Ni dia punya player dia lah. Yang ni untuk rakam. Kat sini pun kita boleh tengok tapi dalam bentuk skrin yang kecil lah. Tapi kalau nak besar kita boleh tengok dekat TV lah yang disambungkan tu. Okey, kemudian kamera video digital. Kamera jenis ini merakam imej dan menyimpan dalam bentuk digital. Biasanya kamera video digital ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil, biasanya dalam format DVC, digital video cassette ataupun memory card untuk menyimpan rakaman video. Kalau memory card tu mungkin kita nampak lah dia punya bentuk dia lah, memory card. Biasanya memory card ni ada dekat
kamera, dekat handphone, dia sebenarnya menggunakan memory card yang sama. Cuma bahan yang disimpan tu berbeza di segi format dia lah. Memory card yang sama tetapi bahan yang kita simpan sebab memory card ni dia seperti macam hard disk lah. Dia boleh simpan pelbagai jenis format file dalam dia punya memory card. Kamera video jenis ini boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel Firewire lah. Dia ada kabel untuk kita nak tengok untuk transfer dia punya tu, dan juga untuk kita nak lihat dia punya rakaman video tu Okey, ni adalah contoh kamera video digital. Ni dia punya bentuk dia lah yang kita boleh pegang dekat tangan Kalau dulu dia besar, mungkin kita kena letak dekat bahu. Yang sekarang ni dia lebih kecil lah, dan dia ada dia punya perbezaan lah. Dia ada kualiti dia dan juga jenama dia lah. Dia macam sekarang ni untuk rakaman pun kita boleh gunakan telefon bimbit. Telefon bimbit kita ni sebenarnya dia canggih lah, sebab tu dia nama smartphone telefon pintar. Macam-macam kita boleh buat ataupun gunakan apa-apa aplikasi ataupun kegunaan dalam kita punya telefon Okey, bahagian-bahagian terdapat dalam sesebuah kamera video lah. Yang pertama adalah lensa dia, membawa cahaya kepada sensor dan juga untuk memberi fokus kepada image. Dia sama seperti kamera lah, yang mengawal bukaan ataupun cara kita nak kontrol cahaya lah. Sebenarnya cahaya ni sebenarnya dia masuk ke dalam mata kita lah, bukannya mata kita keluar untuk dapatkan dia punya cahaya. Mata kita ni sebenarnya bukan dalam bentuk macam lampu suluh dia memancarkan cahaya, bukan. Sebenarnya cahaya daripada luar yang yang memasukkan objek-objek ke dalam mata kita lah, dan akan diproses oleh otak manusia lah. Sebenarnya bila kita tengok gambar sebenarnya terbalik tetapi otak kita yang adjust lah gambar tu supaya dalam bentuk normal lah. Itu beza dia. Okey, kemudian ada butang zoom lah, butang yang digunakan untuk merakam image dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. Kalau dulu bila kita nak rakam, kalau tak ada butang zoom, jadi kamera ni kita terpaksa ke depan ataupun ke belakang untuk dapatkan dia punya zoom dia lah. Tetapi sekarang ni dah ada dia punya butang jadi kita tak perlu nak ke depan ataupun ke belakang, cukup saja kita menggunakan ataupun tekan pada dia punya switch dia lah. Kemudian butang white balance adalah butang untuk mengawal keseimbangan warna image Jadi warna ni sebenarnya dia boleh macam-macam dipaparkan lah. Kita nak warna yang terang, gelap, pudar dan sebagainya, kita boleh kontrol lah. Macam manusia jugalah bila remaja mata dia nampak, bila dah berusia tu dia mata tu semakin kurang dan terpaksa menggunakan cermin mata lah. Jadi kalau kita lihat orang-orang warga emas dan sebagainya, apabila dah meningkat umur dia, semakin kurang lah dia punya deria-deria lah, deria rasa, deria mata dan sebagainya lah. Okey. Kemudian gelang fokus digunakan untuk melakukan fokus secara manual lah. Kemudian sensor dedahan exposure mengesan seluruh medan rakaman dan menalar bukaan lensa sesuai dengan intensiti cahaya yang diperlukan. Maknanya dia ada satu macam teknologi lah bagaimana untuk mengawal dia punya pencahayaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam proses mengambil gambar kalau kita lihat ada dia punya lampu dia, ada dia punya studio dia untuk mendapatkan gambar yang betul-betul cantik ataupun dia ada dia punya setting lah, setting yang dekat kamera ataupun dekat video cam lah untuk mendapatkan kualiti yang cantik lah. Sebab tu kalau kita tengok macam
cerita-cerita sekarang ni gambar dia lebih menarik. Sebab apa? Sebab dia dah lebih kepada digital lah. Digital dia punya teknologi untuk mendapatkan hampir sama dengan persekitaran sebenar, gambar-gambar yang kita lihat tu ya. Kemudian shutter adalah untuk menentukan cahaya yang masuk ke dalam kamera video lah. Kemudian alat rakaman suara, mikrofon dan sistem suara yang dibina untuk merakamkan bunyi lah. Biasanya dalam apa ni, kamera video dia ada mikrofon itu kita rakam dia punya percakapan lah. Biasanya kita ada tambahan lah, kita akan menggunakan apa ni, mikrofon untuk mendapatkan audio yang lebih jelas lah. Kalau kita menggunakan handphone contoh, bagusnya kita tambahkan menggunakan mikrofon lah untuk mendapatkan audio yang lebih jelas. Walaupun ada juga apa-apa software lah yang kita boleh gunakan untuk menaikkan dia punya amplitude audio tu supaya dia lebih kuat. Kemudian barulah kita boleh masukkan elemen-elemen audio-audio yang lain lah. Dia punya tu Okey, ni adalah dia punya bahagian-bahagian lah kamera. Dia punya dia. Okey, dia punya tu bahagian-bahagian dia. Tapi sekarang ni kamera yang bentuk apa ni? Yang ni analog analog. Okey. Dan ada juga bentuk dia dalam bentuk digital lah. Dia punya butang-butang dia lah dan dia punya kedudukan dia lah. Kalau biasanya kalau kita beli apa-apa gadget, apa-apa peralatan lah, biasanya dia akan bagi manual lah. Ni adalah dia punya contoh kedudukan dia punya tu. Okey, medan jelas depth of field Medan jelas ialah jarak di antara subjek yang kelihatan jelas bergantung kepada jenis kamera lah, aperture dan juga jarak fokus Okey, merupakan DOF ni, depth of field ni adalah merupakan zon yang paling jelas yang kita nampak lah. Semakin luas bukaan aperture, semakin terhad medan jelasnya, terutamanya apabila memfokus sesuatu objek yang dekat. Bila kita fokus tu, maksudnya contohnya kita nak fokuskan kepada sebuah rumah Jadi mungkin bila kita ambil gambar secara normal video secara normal, mungkin kita nampak dia punya persekitaran dia lah. Tetapi bila kita fokus kepada rumah tu, maknanya persekitaran yang ada di kawasan rumah tu akan tidak kelihatan lah. Sebab dia kita telah zoom ataupun fokus kepada objek tersebut lah. Okey, kemudian sebaliknya sekiranya bukan aperture itu kecil, semakin image ketajaman atau kejelasan yang dihasilkan agak sekata menyebabkan objek kelihatan yang lebih jelas lah. Dia punya tidak akan kabur lah. Okey, jenis-jenis shot yang biasa digunakan dalam kamera video lah. Dia nampak macam hampir sama macam kamera biasa. Tapi untuk video ni dia ada hampir sama, ada juga dia beberapa tambahan yang lain lah. Terdapat pelbagai jenis shot yang boleh diadakan ataupun dilakukan semasa merakam video. Jadi bila kita tengok macam cerita-cerita ni dia banyak memperbagaikan angle semasa rakaman Kalau kita tengok macam cerita forum ataupun berita, dia fokus kepada pembaca berita tu lah. Dia tak ada macam angle-angle yang lain lah dia ambil Kalau dalam movie ataupun dalam drama dan sebagainya, dia lebih banyak dapat dia dimainkan. Sebab apa? Sebab dia banyak situasi-situasi yang boleh diadakan lah. Tapi kalau bentuk rakaman studio ni, ruang dia sangat terhad. Sebab apa? Sebab dia dekat situ sahaja dia punya tempat dia merakam lah. Okey, jenis-jenis shot yang berlainan menentukan tujuan dan fungsinya tersendiri dalam proses pembelajaran. Jadi kalau benda-benda yang macam gini, sebenarnya kita kena kreatif lah. Kita kena kreatif bila nak melaksanakan rakaman ni. Kita kena kreatif. Okey, dia ada extreme long shot, medium shot,
median close up, big close up dan juga extreme close up, dan dan ada lagi yang lain-lain lah. Okey, extreme long shot adalah shot yang sangat jauh dan mendapatkan bidang pemandangan yang sangat luas. Biasanya kalau kita tengok macam cerita, dia akan mula-mula dia akan fokus, akan memberi gambaran suasana dahulu. Jadi macam mana dia nak menggambarkan suasana tu adalah dengan mengambil gambar yang jauh. Contohnya sebuah kenderaan yang sedang bergerak di jalan raya. Dia maknanya dikelilingi oleh ladang-ladang ataupun kebun-kebun. Suasana dia akan mendapatkan gambaran supaya penonton dapat menggambarkan okey mula-mula macam gini, kemudian dia akan fokus kepada contohnya pemandu kenderaan itulah. Itu cara dia mengawal dia punya jalan cerita dia lah. Okey, kamera mengambil keseluruhan pandangan objek lain, dan objek lainnya nampak sangat kecil dan hubungan dia dengan latar belakang. Kalau kita tengok kat sini, siapa yang gunakan laptop mungkin dia nampak lah, tapi guna handphone mungkin nampak kecil lah. Jadi kat sini ada sebuah macam rumah lah ataupun istana ke apa macam itu, dan dikelilingi oleh padan yang warna hijau dan dia ada tembok. Okey, long shot shot yang sangat jauh dan mendapatkan bidang pemandangan yang lebih dekat berbanding ELS tadilah, extreme tu. Jadi contoh kalau kita tengok sebuah bangunan dia ada dia punya menara dia. Dan kalau kita perhatikan dia punya kedudukan tu dia seimbang. Kiri kanan dia hampir sama dia punya jarak dia. Hampir sama dia punya jarak dia, ketinggian dan dia punya yang bahagian bawah dia nampak dia punya keseluruhan dia. Okey, objek masih didominasi oleh latar belakang yang lebih luas. Maknanya dia ada objek. Objek dia apa? Adalah bangunan ni lah. Masih lagi didominasi. Maksudnya kita nampak sebuah bangunan tersebut. Masih lagi nampak sebuah bangunan tersebut yang dikelilingi oleh pokok-pokok dan persekitaran dia lah. Kemudian medium long shot. Yang ni senang bila kita menggunakan objek lah. Macam manusia dan sebagainya lah. Shot yang mendapatkan bidang pemandangan yang lebih dekat berbanding dengan LS long shot. Kalau yang ni kita nampak macam bangunan Kalau yang ni dia fokus kepada dua orang wanita yang dekat sini Kita nampak dia punya muka dia, kedudukan dia, apa yang dia sebut sedang pegang dan sebagainya. Sebenarnya gambar ni adalah dia fokus kepada wanita yang depan ni. Kalau yang ni dia fokus kepada bangunan yang ni. Kalau yang ni dia fokus kepada wanita ni. Dan adalah dia punya persekitaran yang kita nampak lah. Tasik Darul Aman contoh. Okey, kalau nampak boleh baca lah Tasik Darul Aman. Dan belakang dia ada dia punya air lah, kolam ataupun tasik dan ada dia punya laluan trek untuk berjalan lah. Okey, objek manusia biasanya ditampilkan dari aras atas lutut sehingga kepala. Daripada lutut hingga ke kepala. Dia punya tu dia sebenarnya dia ada dia punya kedudukan dia. Dia bukannya macam suka-suka ambil gambar macam gitu Sebenarnya dia ada dia punya cara dia, iaitu medium long shot. Dia fokus kepada objek manusia ni Kemudian medium shot. Medium shot. Dia sebenarnya kita nampak dia macam gambar, tetapi ini adalah dalam bentuk video lah, semasa yang dirakam lah. Okey, di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai atas kepala. Tadi lutut hingga kepala, yang ni atas pinggang dari sampai atas kepala. Dia punya kedudukan dia lah. Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Maksudnya kita masih lagi nampak dia punya latar belakang dia. Maksudnya bahagian atas dia kita nampak dia punya pokok-pokok, ada tembok, dan kat sini ada seorang lagi lah lelaki dekat belakang dia lah. Tapi kita kena ingat dia fokus sebenarnya adalah yang orang yang kat depan dia. Bila dia ambil gambar ni kebetulan ada lagi
objek-objek yang lain lah. Kena nampak dia punya atas dia antara kepala dengan kat ujung ni, awan ni, dia ada satu lagi ruang kat situ. Dia nampak macam seimbang lah kedudukan dia. Okey, kemudian medium close up. Tadi medium shot, ini medium close up, shot yang amat dekat dan objek diperlihatkan dari bahagian dada sampai atas kepala. Okay, tadi lutut, kemudian pinggan, yang ni adalah bahagian dada. Bahagian dada, dia punya posisi dia lah. Dan kita masih lagi nampak dia punya latar belakang dia. Jadi bila kita ambil gambar ni, bahagian atas ni kita kena ada ruang sikit lah untuk medium close up, supaya gambar yang kita nampak tu dia cantik lah, cantik dia punya tu, posisi dia lah. Okey, kemudian close up. Okey, shot dekat dan objek menjadi titik perhatian utama di shot ini. Okey, close up, dia makin dekat lagi lah. Okey, latar belakang hanya kelihatan sedikit saja. Sebab apa? Sebab ruang dia semakin kecil lah. Atas, kiri, kanan, bawah semakin mengecil berbanding dengan yang ni. Yang ni ada lagi banyak dapat kita nampak ruang-ruang yang ada. Okey, kali ini semakin sedikit. Objek manusia biasanya ditampilkan dari bahu sehingga atas kepala, bahagian ni. Okey, yang tadi bahagian dada. Sebelum tu bahagian pinggan. Sebelum tu bahagian lutut. Okey, dia punya kedudukan dia. Kemudian bit close up. Dan kita kena tengok juga, kalau manusia kita boleh ikut teknik yang macam gini. Tapi kalau objek-objek yang lain, mungkin dia berbeza sedikit dia punya kedudukan. Sebab kalau macam burung macam gini, dia tak ada macam bahu dan sebagainya, ataupun dia punya pinggan macam kita tak boleh nak agak. Tapi kalau manusia ni dia lain, dia punya kedudukan dia lah. Okey, bit close up, shot yang menampilkan bahagian tertentu daripada keseluruhan image. Okey, objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali perinciannya. Kita nampaklah seekor burung sedang berdiri lah di atas batu lah. Okey, extreme close up, ECU. ECU. Okey, shot yang menampilkan bahagian tertentu daripada sesuatu objek. Okey, objek mengisi seluruh layar dan lebih jelas perinciannya. Kita nampak dia nampak sini macam lebar sedikit dia punya gambar dia. Kalau yang ni kita nampak dia macam segi empat sama. Kalau yang tadi dia lebih lebar. Dia tengok macam mana kita cara nak ambil lah. Dan juga apa objek yang kita gunakan semasa mengambil gambar tu lah. Okey, objek mengisi seluruh layar dan lebih jelas perinciannya lah. Kita nampak kepala burung hantu ni lah. Posisi dia memang betul-betul dia tenung ataupun lihat kepada mata kita lah. Gitu. Okey, yang ni pun kalau kita imbas kembali lah, dia nampak macam sama macam mengambil gambar. Yang video pun kita boleh aplikasikan lah teknik yang sama lah semasa kita nak mengambil gambar video ni lah. Okey, pergerakan kamera. Pergerakan kamera. Tadi kita nak ambil gambar. Ini adalah untuk pergerakan kamera dia. Terdapat pelbagai jenis pergerakan kamera video dalam menghasilkan video. Jadi pergerakan kamera video ni boleh disimpulkan seperti berikut. Okey, panning, pan right dan juga pan left. Pergerakan kamera video dari kiri atau ke kanan. Maksudnya kita sendiri kena menggerakkan video tu lah. Macam video macam gini, kita kena gerakkan kamera kita sendiri. Kamera kita gerak sendiri. Jadi dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada tengah lah. Contohnya tengah macam gini, kita akan gerakkanlah ke kiri. Biasanya kita nak mengikut pergerakan sesuatu objek lah. Dia akan bergerak. Kemudian dia akan patah balik lah. Kemudian sini pula.
daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Tengok dia punya pergerakan dan dia akan kembali kepada kedudukan asal dia lah. Mungkin dia ni 0 darjah contoh. Yang ni 45 darjah. Dia punya sudut dia. Sudut dia. Okey, pen ni lebih sesuai untuk digunakan memvisualkan subjek-subjek yang besar untuk memasukkan dalam shot seperti landscape dan bangunan yang besar. Dia seperti macam kita kita melihat sebenarnya cara kita nak ambil gambar. Contoh kita nak tengok kiri, kemudian kita tengok kanan. Dia konsep dia macam gitu cara kita melihat. Dan benda tu diaplikasikan dalam kamera video lah. Okey, menunjukkan hubungan antara subjek-subjek seperti contoh muka seorang kanak-kanak sedang memerhatikan sesuatu. Kemudian pankan kepada benda yang dilihat. Contohnya, mula-mula dia fokus kepada subjek manusia itulah. Kemudian manusia itu melihat sesuatu dekat bawah. Jadi dia akan ataupun dekat sebelah dia lah. Jadi dia akan pan daripada muka tu ke tempat mata yang melihat tu. Itu cara dia gunakanlah. Okey, mengikuti subjek yang sedang bergerak seperti seorang pemain sedang membawa bola di kaki dia. Kalau kita tengok bola-bola ni di piala Sumbangsih akan berlangsung tak berapa hari lagi lah. Jadi ada dia punya kamera tu akan ikut je pemain bola semasa dia membawa bola lah. Dia punya tu ya. Jadi apa-apa sajalah benda kenderaan, motosikal ke, kereta ke, kita boleh pan lah dia punya posisi dia lah daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri lah. Okey, kemudian tilting tilt up dan juga tilt down pergerakan kamera ke atas atau ke bawah. Ke atas ke bawah. Dia macam-macam kita lah. Kita lihat atas, kemudian kita lihat ke bawah. Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ni atas ke bawah, bawah ke atas. Ini dia punya arah pergerakan kamera ni. Dia duduk sama 0 darjah, kemudian dia akan tilt up. Biasanya kalau kita nak lihat benda yang dekat atas lah ataupun bangunan tinggi kemudian dekat bawah, mungkin kita nak lihat permukaan jalan ataupun permukaan apa-apalah ke bawah, kita mendongak ke melihat ke bawah, mendongak ke atas dan lihat ke bawah. Okey, dolly. Dolly. Okey, dolly in dan juga dolly out. Pergerakan dolly melibatkan pergerakan kamera yang dipasang pada tripod ditolak. Dolly in. Dia seolah-olah macam zoom. Dia macam kita zoom. Tapi ini adalah kamera yang bergerak. Bukannya kita tekan butang lah. Ini biasa je kalau kita lihat orang yang buat filem ada tak gambar dia, saya cari jap. Kalau saya jumpa, saya tunjuklah dia punya dia punya dia macam ada satu landasan dia macam landasan lah untuk memudahkan pergerakan selain daripada menggunakan roda lah roda. Okey, pergerakan dolly melibatkan pergerakan kamera yang dipasang pada tripod diundur. Ini dolly out. Dia macam zoom in dan juga zoom out lah. Tetapi yang ni macam tadi saya terangkan adalah pergerakan kamera. Bukannya orang tu duduk dekat situ. Ini adalah pergerakan kamera ke depan dan dia akan gerak ke
ke belakang macam gitu Itu dolly in, dolly out. Okey, tracking sama dengan dolly ataupun tracking track ke kanan dan juga track ke kiri dia sama macam apa ni, kalau panning ni dia macam sudut macam gini tapi track ni dia bergerak macam gini. Dia bergerak macam gini. Dia bukan pusing tau. Dia bukan pusing. Kalau kita tengok dia punya anak panah ni dia ke kiri Kalau kalau apa tadi kalau pen tadi dia berpusing. Dia berpusing. Tapi dia punya kedudukan ni masih lagi sama. Nampak? 45 darjah lebih kurang apa kedudukan dia Okey, kalau tracking ni dia dia bergerak kamera tu. Kamera tu bergerak macam gitulah. Dia punya tu. Okey, itu adalah tadi jenis-jenis shot dan juga cara pergerakan kamera lah. Dan benda tu bila kita rakam, sebenarnya kita boleh gabungkan teknik-teknik tadi lah. Dan bila contohnya bila awak cuba buat, awak akan nampak dia punya perbezaan dia. Jadi kita tidak akan mendapat filem yang dihasilkan ataupun rakaman video yang dihasilkan adalah mendata lah. Sebab kalau kita tengok macam assignment pelajar ni, bila dia rakam gunakan dia punya apa ni handphone dia rakam, dia letak dia punya handphone kemudian dia rakam. Itu yang biasalah sebenarnya. Contoh lah untuk akan datang lah kalau ada apa subjek-subjek yang lain yang buat rakaman video, sebenarnya awak boleh rakam. Awak rakam biasa dulu, kemudian awak rakam daripada tepi pula ataupun awak fokus kepada muka awak pula. Jadi bila kita tengok dia ada macam variasi lah pelbagai angle yang kita akan nampak lah. Ataupun biasanya dalam rakaman video ni dia menggunakan banyak kamera lah. Tujuan dia ada apa? Tujuan adalah untuk menjimatkan masa tapi kalau kita ni, sebab kita seorang, jadi bila kita nak dapatkan angle ataupun sudut-sudut rakaman yang berbeza ni, kita kena berulang-ulang kali lah, repeat. Depan, kemudian kita buat lagi sekali, kita ambil gambar daripada tepi pula, kita rakam lagi sekali, kita ambil daripada atas pula dan sebagainya. Tetapi kalau yang betul-betul yang apa ni filem dan sebagainya, dia menggunakan banyak kamera untuk satu scene lah. Jadi dia senang. Apa-apa dia rakam sekali saja, kemudian yang bezanya bila proses editing tu lah. Masa itu dia akan potong lah. Dia akan masuk gambar depan, dia masuk gambar tepi, dia akan masuk gambar daripada belakang dan sebagainya. Digabungkan lah. Itu dalam proses editing lah. Dalam proses editing. Macam awak pun boleh buat jugalah. Kalau ada beberapa kamera lah. Letak dekat tepi sikit, yang dekat depan, yang diletak dekat bawah dan sebagainya, akan nampak dia punya kepelbagaian dia lah untuk menjimatkan masa rakaman lah lebih senang tak perlu berulang-ulang kali lah membuat benda yang sama lah. Okey, format simpanan file video jadi apa-apa benda ataupun apa-apa dokumen yang kita simpan dalam komputer ni, sebenarnya dia ada pelbagai jenis format. Tujuan dia adalah bila kita buka tu, dia akan menggunakan aplikasi yang berbeza lah. Biasanya format tu kita akan lihat pada hujung file. Pada hujung file selepas titik tu dot apa? .mp3, .docx, apa lagi? Kalau movie, contohnya ni movie, AVI, MP4, WMA, WMV dan sebagainya lah. Itu antara contoh-contoh format dalam video lah. Kenapa dia ada banyak jenis format? Sebab orang yang buat dia adalah pelbagai syarikat. Dia macam apa ni? Macam apa-apa produk lah. Macam beras. Beras ni satu saja sebenarnya, tapi ada macam-macam syarikat yang mengeluarkan. Ada Faiza, ada Jasmine, ada apa lagi? Macam-macam syarikat beras lah. Sama juga macam kenderaan. Kenderaan dia nampak sama, tetapi syarikat yang mengeluarkan yang berbeza itu menyebabkan ada pelbagai jenis format dan ada dia punya
perbezaan dan kelebihan-kelebihan dia lah. Okey, AVI Okey, diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1992. Microsoft ni dia salah satu syarikat yang mengeluarkan Windows lah. Yang mengeluarkan Windows. Selain daripada Windows, dia ada mengeluarkan beberapa aplikasi yang lain lah. Yang kita kenal seperti contohnya Microsoft Office. Dia ada juga dia punya browser dia sendiri. Dia ada juga dia punya audio dia sendiri. Okey, file AVI ni menyimpan data audio dan video pada structure interleaved. Itu antara dia punya bentuk dia lah AVI. Dan setiap di format video ni sebenarnya dia berbeza dari segi kualiti dan juga size file yang disimpan lah. Dia ada beza. Sebab tu kalau kita nak simpan dan ataupun kita nak upload file-file dekat internet ni, pastikan kita cuba cari format yang kecil lah. Yang kecil ni maksudnya senang untuk kita nak upload. Kadang-kadang bila kita buat assignment, contohnya video bila kita save, tiba-tiba dia akan jadi 1 gig. Sebenarnya ada cara kita boleh macam convert lah supaya audio tu tidak sampai 1 gig lah. Supaya tujuan dia adalah untuk mudah kita nak upload. Kadang-kadang bila kita nak upload file-file yang besar dekat internet ni, kadang-kadang dia punya server dia tak support. Dia punya server dia tak support. Ataupun bila kita tengah upload, tiba-tiba line internet ada masalah, putus dan sebagainya lah, menyebabkan kita terpaksa ulang balik dia punya proses upload tu. Okey, MPEG adalah format kompresi yang distandardasi oleh Moving Picture Expert Group, MPEG. Dulu antara file-file yang popular lah, MPEG ataupun DAT yang popular lah. Macam sekarang ni, kebanyakan file disimpan dalam format MP4 ataupun satu lagi saya lupa apa di format. Dia lebih kecil lah, tapi kualiti dia sama ataupun lebih baik lah. Okey, MPEG yang pertama adalah standard pertama untuk audio dan juga video. Ia merupakan standard encode video CD dengan resolusi maksimum 352 kali 288 pixel. Maknanya dia kecil lah gambar dia. Kalau dia besar, dia akan pecah. Sebab tu kalau video-video lama, bila kita besar, dia akan pecah. Dia tak sama macam dia tak support lah dengan hardware yang pada masa sekarang. Bila kita play, gambar tu akan pecah lah. Kemudian MPEG tu adalah standard audio dan video untuk kualiti siaran TV. Kemudian MPEG 3 dikembangkan untuk high definition television, HD TV. Macam sekarang ni siaran TV kebanyakan digital lah, HD HD ataupun dulu ada yang LED dan sebagainya lah, HD. Digital TV digital TV. Kemudian QuickTime adalah teknologi multimedia sekaligus format file yang dikembangkan oleh Apple. QuickTime ni adalah syarikat yang dikeluarkan adalah perisian yang dikeluarkan oleh Apple lah. Dan pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1991 QuickTime. Dia kalau tengok Apple ni, dulu logo dia dalam bentuk Apple buah Apple lah. Sebelum tu dia ada gunakan logo yang lain. Okey, jadi Apple ni kalau ikut dia punya sejarah dia, dulu Microsoft ni dia cuba Apple ni dia nak ambil nama Apple tu. Sekejap saya nak cerita macam mana ni. Dia ada sejarah dia lah. Okey, Apple ni dia ada sejarah dia. Syarikat dulu dikenali sebagai Macintosh sebelum dikenali sebagai Apple lah. Jadi bila dia nak daftarkan nama Apple tu, tiba-tiba nama Apple tu telah didaftarkan oleh orang lain. Jadi macam mana dia nak patentkan balik, dia terpaksa bayarlah kepada seseorang individu tu, dan nama tu diserahkan lah dan digunakan pakailah sehingga sekarang. Itu maksudnya dari segi jenama dia lah. Jenama tu kekal lah, dan terpaksa membuatkan belanja yang besar lah, berpuluh-puluh juta lah untuk dapatkan nama Apple tu. Nama Apple tu dipatentkan lah. Maksudnya hak eksklusif adalah untuk
syarikat Macintosh lah. Dulu dikenali sebagai Macintosh. Okey, file QuickTime adalah kontainer multimedia yang terbentuk atas satu atau lebih track seperti audio, video, teks dan juga efek digital lah. Bila kita play, kita nampak dia nampak sama lah macam video-video yang biasa, tetapi dalam format yang berbeza lah dia punya tu. Okey, kemudian real video dan juga real media lah adalah kodek video yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1997. Beza dengan kodek video yang lain, real video telah digunakan untuk streaming video melalui jaringan internet. Okey, kalau dulu video-video ni adalah digunakan untuk dekat komputer sahaja semata-mata. Tetapi bila ada real video ni dengan real media ni, video ni dapat dapat dilihat melalui internet. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni, kalau kita nak tengok video dekat YouTube contohnya ataupun dekat mana-mana laman web, sebenarnya dia adalah menggunakan real video ataupun real media lah. Dia punya format. Ia juga menyediakan player yang disebut sebagai real player untuk audio dan video. Ini lebih kepada kita nak lihat video yang berada dalam internet, video yang berada dalam internet secara online lah, secara online. Okey, WMV Windows Media Video okey, adalah bahagian dari sistem video media buatan Microsoft. Okey, WMV sebenarnya adalah versi dari MPEG 4 lah. Video stream sering dikombinasikan dengan audio stream dengan format WMA dan juga WMV. Biasanya kalau video ni dia ada sekali dengan dia punya audio lah, dia punya format dia. Dan kebanyakan file-file video ni dah boleh digabungkan lah, digabungkan dengan video dalam satu masa lah. Okey, 3GP adalah sebuah multimedia container format yang ditetapkan oleh Third Generation Partnership Project dapat dimainkan dalam telefon bimbit. Ini adalah telefon-telefon yang lama lah. Telefon-telefon yang lama, bila kita nak ambil gambar, dia akan save dalam format 3GP. Kalau telefon-telefon sekarang ni dah tak pakai lagi 3GP lah. Dia dah ada dalam MP4 ataupun dia punya format dia sendirilah. Dia punya tu. Kalau dulu yang ni file kecil je untuk lihat video dalam telefon 3GP. Okey. Okey, merancang penerbitan bahan video untuk pengajaran lah. Macam mana kita nak gunakan ini kelebihan video ni untuk kita punya bidang pendidikan lah, ataupun kita nak mengajar pelajar, ataupun kita nak bangunkan dia punya aplikasi dia lah. Macam sebelum ni awak pernah buat tugasan. Jadi kat situ kita nampaklah proses-proses yang mudah lah. Tetapi walaupun nampak mudah, tetapi ada sebenarnya macam-macam perisian yang awak gunakan lah untuk bangunkan. Walaupun dia punya tempoh tayangan tu cuma 1 minit, tetapi saya percayalah awak buat benda tu bukan je 1 minit untuk siap. Tapi sebenarnya mungkin 2-3 minggu lah proses dia. Itu sebenarnya yang berlaku lah bila kita nak membangunkan apa-apa bahan pengajaran dah. Macam contoh cerita-cerita kisah-kisah pengajaran tu, kita nampak dia punya cerita dia dan dalam masa yang sama dapat memberi penerangan kepada pelajar lah, kepada pelajar macam mana. Dan cara kita nak menarik perhatian pelajar itu adalah menggunakan watak-watak ataupun bentuk cerita tu macam mana dalam bentuk cerita kanak-kanak lah. Tujuan dia adalah untuk menarik perhatian dia. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan objektif. Ingat balik dalam contohnya dalam model AD lah, analisis. Itu analisis kita kena tentukanlah apa dia punya masalah, apa dia punya apa sebenarnya kita nak buat lah. Apa sebenarnya kita nak buat, untuk apa
bila, dekat mana. Okey, maknanya kita kena analisis dahulu kita punya projek ataupun tugasan yang kita nak buat lah. Kemudian menjalankan penyelidikan dah. Ada tak bahan-bahan yang sesuai yang digunakan, dekat mana nak cari, nak rujuk kepada siapa, nak tengok dekat mana, dan sebagainya lah. Kemudian memilih bahan ataupun fakta-fakta yang sesuai lah. Maksudnya bahan tu mudah diperolehi lah. Jangan cari bahan-bahan yang sukar ataupun bahan yang pelik-pelik. Contohnya apa? Awak nak cerita berkenaan dengan musim sejuk. Awak nak cari salji contoh. Mungkin benda tu ada tapi susah lah. Mungkin tak ada dekat negara kita. Mungkin dekat negara luar ada dia punya bahan-bahan tersebut lah. Kemudian mengenal pasti mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai. Macam mana kita nak nak selarikan lah, nak gabungkan bahan-bahan tersebut tu supaya dia sesuai dengan kita punya jalan cerita. Macam contoh cerita suasana dekat hutan. Jadi apa dia punya audio dia, apa objek-objek ataupun gambar-gambar yang digunakan mesti sesuai dengan persekitaran kawasan di hutan lah. Itu maksud dia. Jangan guna gambar-gambar yang apa ni ataupun audio-audio yang kurang sesuai lah. Nampak dekat kawasan hutan tetapi ada bunyi yang berbeza lah. Biasanya dalam hutan ni ada bunyi-bunyi haiwan-haiwan lah. Itu punya tu yang sesuai yang sesuai. Kemudian menulis skrip melalui format papan cerita. Menulis skrip. Biasanya kita bila kita nak buat ni, kita kena ada dia punya dialog dia lah. Apa yang kita nak bercakap, siapa yang nak bercakap, apa watak yang digunakan, dan kita kena susun satu persatu lah dia punya jalan cerita tu. Tetapi macam hari tu saya dah bagi dia punya cerita dia. Jadi awak cuba ubah daripada cerita tu dalam bentuk video lah. Video ataupun dalam bentuk buku cerita, buku elektronik tu, Ediflip. Okey, kemudian membuat persediaan untuk penggambaran. Biasanya penggambaran ni kita boleh buat lah dekat luar ataupun dekat dalam studio lah. Kalau kat luar tu biasanya akan melibatkan kos-kos yang lain lah. Kos-kos yang lain. Kalau buat dekat studio dia senang saja kan. Dia dekat dalam tu dan tak ada macam apa-apa gangguan lah. Kalau dekat luar ni mungkin kita bergantung kepada cuaca. Kalau cuaca hujan dan sebagainya mungkin sukarlah untuk kita nak buat proses penggambaran. Okey, kemudian menyediakan bahan dan juga peralatan lah yang digunakan untuk kita nak merakam lah. Biasanya kita akan gunakan kamera ataupun mikrofon ataupun tripod untuk kita pegang tu, ataupun apa-apa barang-barang yang lain lah dia punya tu. Dan juga teknik-teknik rakaman yang tadi pergerakan kamera pun kita kena tahulah, dan cara-cara kita nak ambil gambar video tersebut lah, dan teknik-teknik yang pun kita kena tahu jugalah. Jangan awak pacak je punya kamera kemudian awak rakam macam gitu, maksudnya tak ada dia punya kelainan lah. Dia macam mendata lah, mendata awak punya rakaman. Kalau kita tengok macam cerita-cerita dia mencuba mempelbagaikan dia punya angle dia, sudut-sudut dia. Sebab tu dia akan nampak menarik lah, selain daripada kesan-kesan khas lah yang digunakan lah, memberi impak kepada cerita. Contohnya letupan, tembakan, pergaduhan, semua dia ada dia punya sound effect untuk memberi seolah-olah dalam situasi sebenar lah. Padahal sebenarnya bila kita contohnya bergaduh dan sebagainya, tak adalah bunyi semacam tu tapi dimasukkan untuk memberi kesan lah kepada penonton lah. Bila kita tengok dia nampak dia punya aksi-aksi dia, dan juga sound effect tu akan lebih menarik dia punya cerita. Tetapi dalam bentuk pendidikan tu tak sampai macam tu sekali lah. Tapi kita boleh masukkan lah elemen-elemen bunyi-bunyi dan sebagainya lah untuk memberi perhatian lah kepada
kepada pelajar. Sebab apa? Sebab pelajar ni bila dia tengok, sebenarnya kita kena fikir, kita sebenarnya kita nak mengajar, macam mana kita nak menarik perhatian pelajar tu. Kalau kita buat benda tu secara mendata saja mungkin, ataupun kita bercakap secara lisan saja mungkin dia akan rasa bosan lah. Jadi kita boleh gunakan teknik rakaman lah untuk menceritakan ataupun menggambarkan suasana tu. Contohnya kita nak buat cara-cara sembahyang ataupun cara-cara mengambil air sembahyang, wuduk. Jadi kita boleh buat rakaman macam mana dia punya pergerakan dia lah. Pergerakan macam mana nak basuh kaki, basuh muka, basuh tangan dekat kawasan mana dan sebagainya lah. Dan dalam masa yang sama kita boleh tunjukkan lah gambar dia. Dalam masa yang sama kita boleh tunjukkan videonya tu macam mana. Kita pelbagaikan dia punya teknik-teknik dia lah. Dia punya tu. Okey, kemudian memulakan penggambaran lah. Mana kita kena ambil gambar lah. Mana kita keluar ke dalam studio ke, kita ambil gambar. Dan proses penggambaran sebenarnya dia mengambil masa yang panjang jugalah. Sebab bila rakaman ni, kadang-kadang kita boleh tersalah ataupun tersacul lah semasa kita bercakap. Lebih-lebih lagi pada siaran langsung. Siaran langsung ni kita kena berhati-hatilah. Tetapi untuk video pengajaran ni biasanya kita akan buat rakaman lebih awal lah. Tujuannya kita dapat dapat edit lah ataupun bahagian-bahagian yang tidak diperlukan. Kadang-kadang kita rakam, kadang-kadang ada gangguan. Ada gangguan bunyi yang lain ataupun kita ketawa ke ataupun ada benda-benda yang tiba-tiba yang kita tak sangka lah. Okey, kemudian memulakan proses merekam video dari DV ke dalam bentuk klip lah. Yang ni biasanya tak perlulah sebab sekarang ni dah teknologi dah moden, jadi kita tak perlu nak convert dan sebagainya lah. Okey, kemudian membuat rakaman audio. Rakaman audio. Kadang-kadang kalau kita tengok macam cerita-cerita ni, dia dah rakam dekat dekat luar, kemudian dia akan rakam sekali suara tu dekat studio. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kualiti audio yang lebih jelas lah dia punya tu. Okey, kemudian menyunting dan mengandung video dan juga audio. Kita kena edit lah. Dan ada juga dia punya beberapa aplikasi lah ataupun software ataupun apps yang boleh digunakan untuk untuk mengedit. Macam dekat telefon pun ada lah, Filmora dan sebagainya lah, yang boleh digunakan untuk mengedit kita punya video lah. Macam sekarang ni senang. Kalau dulu nak edit mesti kena menggunakan komputer lah. Macam sekarang ni telefon sudah canggih lah. Kita boleh menggunakan macam-macam aplikasi lah. Dan kita tak perlu nak install semua ataupun nak belajar semua aplikasi. Yang penting kita tahu dia punya basic dia. Kebanyakan dia lebih kurang sama lah, walaupun kita menggunakan apa-apa software lah. Kemudian membuat preview hasil rakaman. Yang ni penting. Bila kita dah buat siap tu, kita kena check balik kita punya video tu lah. Pastikan tidak ada apa-apa kesalahan. Sebab tu kalau kita tengok macam cerita-cerita ni, dia tak ada sedikit pun kesalahan. Sebab apa? Sebab dia akan tengok balik. Saya tengok, tapi pelajar ni bila kita tengok dia punya assignment, ada juga dia punya kesilapan lah, ataupun kecuaian dia lah. Mungkin masa dia hantar tu dia tak sempat nak check dia punya video ataupun tak sempat nak check dia punya report. Macam assignment bila saya tengok tu, tajuk assignment lain tapi dalam assignment lain. Mungkin dia tak sempat nak ubah nama tajuk assignment tu. Itu yang berlaku lah. Apa-apa mesti kita kena check balik kita punya assignment tu. Jangan bila dah habis terus hantar. Jangan check dulu ejaan dia, nombor dia, format dia dan sebagainya lah. Kemudian mengubah surai dan juga menyunting lah. Sekiranya ada apa-apa dia punya kesalahan lah. Ataupun mungkin bila kita rakam tu ada benda-benda yang kita tertinggal. Sebab apa? Sebab bila kita rakam, mungkin kita ingat benda tu, tetapi bila kita lihat balik rupanya ada benda-benda yang kita tertinggal dan kita perlu tambah. Jadi kita terpaksa keluar lagi sekali untuk membuat penggambaran.
untuk tambah dia punya tu kan. Kita terlupa lah, maksudnya kita terlupa ada benda penting yang kita kena masukkan supaya jalan cerita tu lebih lengkap lah. Itu. Okey, kemudian menukar format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan storage. Jadi apa-apa format lah tadi. AVI, WMV, MPEG, MP4, MP4 kita boleh simpan. Tujuan adalah untuk mengurangkan size storage lah. Sebab size storage ni sebenarnya dia begitu berharga lah. Kita tak perlu simpan file tu terlampau besar sangat. Mungkin kita boleh kecilkan dia punya format file tu. Okey, kemudian menggunakan dalam pengajaran lah. Kemudian memberi maklum balas dan membuat penilaian. Sama jugalah. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan tu, yang kita dah selesai buat, mungkin kita boleh gunakan dalam aplikasi pengajaran. Macam contoh sekarang ni, untuk kelas ni saya rakam saya punya proses pengajaran. Nanti kelas 2 besok saya akan tunjukkan video ni. Jadi saya tak perlu lagi bercakap benda yang sama lah dalam kelas. Itu tujuan dia untuk menjimatkan dan untuk memudahkan. Jadi sebenarnya teknologi ni adalah untuk memudahkan kita, dan jangan salah guna teknologi ni. Maksudnya bila kita buat assignment cuba kita buat sendiri. Jangan cari jawapan apa semua dekat internet, copy paste kemudian hantar macam gitu. Kita kena check balik format dia, ejaan dia, ubah suai, buat dia punya kesimpulan dia, ubah kita punya gaya bahasa kita sendirilah. Jangan copy paste bulat-bulat walaupun kita ada kemudahan teknologi yang macam gitulah. Jangan macam gitu. Tapi kalau sekiranya kalau dalam peringkat yang lebih tinggi, kita dah tak boleh buat macam gitu. Kalau peringkat degree ke master ke PhD, kita tak boleh copy paste bulat-bulat daripada internet. Kita kena ubah dia punya ayat dia. Kita kena ubah dia punya. Kalau tak, kita boleh gagal lah dalam degree ataupun program tersebut lah. Okey, sama juga bila kita jawab peperiksaan lah. Dan bila jawab peperiksaan ni, macam assignment macam quiz ni, saya tengok ada pelajar-pelajar yang dapat memberi jawapan yang panjang-panjang lah. Ada jawapan pendek-pendek je dia bagi. Walaupun soalan tu jelas lah. Terangkan, bincangkan, huraikan. Dia ada. Bagi panjang sikit dia punya keterangan dia. Jangan bagi jawapan terus. Kena pecahkan. Dalam exam, awak kena pecahkan awak punya kata kunci tu. Kena pecahkan. Jangan bagi bulat-bulat macam gitu. Sebab apa? Sebab kita nak, because awak kena tengok kepada markah dia juga. Jadi markah tu adalah fakta dan juga dia punya keterangan dia. Kemudian memberi maklum balas dan juga membuat penilaian lah. Biasanya dalam apa-apa kita punya rakaman video dan sebagainya, biasanya ada dia punya penambahbaikan lah. Untuk kita baikilah yang mana kekurangan dan juga kesilapan lah. Tetapi dalam awak punya assignment tu, saya tak buat macam gitu. Sepatutnya ada dia punya penambahbaikan. Penambahbaikan dia punya tugasan tu. Tujuannya untuk kita nak kemaskinilah ataupun memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada video-video sebelum tu. Biasanya dalam bentuk software bila macam gitu. Sebab tu kalau kita tengok macam apa-apa software tu, dia kena update. Tujuan dia adalah untuk menaik taraf dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada software tersebut lah. Version dia lah. Android berapa dan sebagainya lah. Ataupun apa-apa aplikasi yang lain lah. Kalau kita tengok sama juga macam Microsoft Word daripada 95, 97 naik kepada 2000, 2019, 2010 dan sebagainya. Dia ada dia punya peningkatan. Maksud dia ada dia punya penambahbaikan dan juga tambahan ciri-ciri yang barulah dia punya tu. Okey, jadi ini adalah untuk menyunting video lah. Okey, yang ni kaedah-kaedah yang lama lah. Okey, proses mengedit sebuah rakaman dilakukan dengan cara memainkan sebuah rakaman video pada unit pemain dan tekan butang rekod untuk unit perakam. Jadi ada kaedah yang lama lah. Bila kita nak transfer ataupun nak dapatkan balik video tersebut, kita kena rekod lah. Untuk menyunting bahagian yang tidak dikehendaki, tekan butang pause pada unit rakaman dan cari bahagian yang hendak dimasukkan pada unit pemain.
Tekan semula butang record pada unit perangkap untuk meneruskan rakaman. Maksudnya dia ada satu yang master, satu yang ada yang slave. Master ni yang utama, kemudian yang ni adalah untuk record. Jadi dia akan play yang utama tu, kemudian yang record ni dia akan record lah. Jadi apa-apa yang kesalahan pada yang pertama tu, dia akan diatasi pada rakaman yang kedua untuk edit. Tapi sekarang ni kita dah ada fungsi cut, dan kita menggunakan software saja untuk potong bahagian yang tersalah ataupun yang tidak diperlukan lah. Dia lebih mudah, kita boleh cantum terus. Kita boleh cantum terus dalam bentuk digital lah. Itu macam sekarang sedar lah. Dalam handphone pun boleh buat, dalam komputer pun kita boleh buat lah. Lebih mudah lah untuk tu Okey, ni biasanya kabel yang macam gini AV merah, dia ada merah, dia ada kuning, dia ada warna putih. Video, audio Okey, AV out, AV in ini cara kedudukan dia lah. Tapi sekarang ni apa ni? Tapi sekarang saya rasa dah pakai ni lah, kabel yang lain lah, HDMI ataupun yang lain lah untuk transfer, untuk memindahkan macam tu Okey, menyunting video. Teknik asal menyunting video menggunakan hanya sebuah pemain video fan, sebuah perakam video serta 2 buah televisyen. Ini cara-cara yang sebelum ni lah, yang terawal lah. Kedua-dua perlu disambungkan menggunakan AV cable untuk ni lah untuk transfer dia punya tu lah. Okey, maksudnya dia ada menggunakan beberapa TV lah dan juga perakam boleh dua TV, pemain dan juga perakam. Yang main kat sini dia ni untuk tengok, TV ni untuk tengok dia perakam, dan yang ni untuk play tengok yang dirakam. Dia macam gitu Okey, 3 sistem asas bagi menyunting video adalah menyunting dalam kamera, assemble editing dan juga teknik sisipan lah. Syutingan menggunakan 3 machine editing, menyunting berbatukan komputer sekarang pun kita boleh guna edit kita punya video menggunakan telefon pun boleh untuk edit kita punya video lah. Okey, menyunting dalam kamera shot dan panjang shot ditentukan semasa rakaman dibuat. Teknik ini tidak memerlukan peralatan menyunting. Shot baru yang dirancang dahulu dengan menggunakan kemudahan butang pause di camcorder Okey. Yang ni dia ada mungkin ada 10 shot lah dekat sini, scene dia lah. Dia punya tu Okey. Kemudian assemble editing shot disalin ke pita baru mengikut susunan yang dikehendaki, bukan susunan semasa dirakam. VCR diperlukan. Maksudnya kita tengok dulu, mungkin ada rakaman video ni kita rakam yang dahulu, kemudian ada yang rakam kemudian kemudian kita boleh potong lah, kemudian kita akan susun balik kita punya susunan tersebut mungkin dalam rakaman tu kita nak siapkan awal yang dulu. Sebab apa? Sebab kita dah berada pada tempat tu lah. Kemudian yang pertengahan kita akan rakam kemudian pun boleh kita dah lakukan macam gitulah. Tujuan dia adalah sebab kita nak jimatkan masa lah, ataupun mungkin masa kita tengah buat rakaman tu tiba-tiba hujan lebat, jadi kita tak boleh nak rakam untuk outdoor punya, jadi kita rakam untuk indoor dahulu. Kemudian bila kita nak edit, bila kita dah siap indoor, cuaca dah okey, kemudian barulah kita akan rakam dekat luar pula. Kemudian kita akan susunlah editing tu Jadi bila kita play balik, dia dapat macam sama saja Sebenarnya itu adalah proses editing lah, proses editing tu Okey, contohnya shot yang pertama, 1 2, shot yang kedua 3 4 5, shot yang ketiga 6 7 8. Dia punya tu Susunan shot susunan tidak mengikut turutan maksudnya dia akan buat yang shot yang kedua dahulu. Kemudian nanti dia akan susun balik dia punya tu. Okey, kemudian teknik sisipan rakaman baru dilakukan pada pita rakaman asal. Rakaman baru ditindih di atas rakaman asal dia akan tindih, ataupun kita boleh override lah, ataupun kita buang yang ni, kita akan masukkan yang barulah dia punya tu. Okey, perisian untuk penghasilan video lah. Ini antara perisian yang paling asas sekali lah, paling asas, iaitu movie maker. Movie maker, dan dia paling ringan. Paling ringan ni maksudnya apa? Bila kita nak save tu, dia menggunakan masa yang begitu singkat lah. Dia tak sama seperti macam
Adobe Premiere, Sony Vegas ataupun apa-apa software lah. Dia ringan. Sebab apa? Sebab apa dia ringan? Sebab dia tak banyak feature-features ataupun ciri-ciri lain yang ada dekat apa software ni lah. Okey, pelbagai perisian boleh digunakan untuk tujuan merakam dan menyunting video lah, dan yang mudah seperti video Movie Maker yang tersedia pada operasi Windows. Movie Maker ni awak boleh download dekat internet lah. Dia biasa je kita boleh potong lah video-video, kita boleh cantum lah, dan kita boleh masukkan tajuk dan sebagainya. Selain daripada itu, kita boleh masukkan efek-efek yang sesuai lah dengan dia punya fungsi lah. Kalau video-video yang pelik-pelik tu, kita kena pakai software-software yang lain lah. Dia punya tu Okey, ni adalah Movie Maker lah. Mungkin dekat apa ni, dekat komputer awak boleh install lah apa-apa software-software yang lain lah. Macam hari tu saya pernah bagi pautan lah laman web yang kita boleh download, iaitu Sadim PC. Nama dia sadimpc.com. Kat situ ada macam-macam software lah yang kita boleh download. Tapi kita kena berhati-hatilah, kadang-kadang dalam laman web tu ada dia punya virus lah. Yang penting kalau awak punya komputer ada antivirus, kita boleh elakkan lah dia punya tu Sebab kat situ pun saya ada banyak juga download software lah untuk dengan lebih mudah lah. Kalau kita nak beli, mungkin harga dia mahal, jadi kita boleh guna yang crack punya software lah. Jadi fungsi dia sama seperti macam original lah dia punya tu Okey, perisian yang lain lebih canggih seperti Adobe Premiere. Kalau nak canggih lagi boleh pakai Adobe After Effects. Tapi dia punya panggil apa, setting dia begitu kompleks lah, agak kompleks. Tapi sebenarnya banyak contoh-contoh dekat YouTube yang kita boleh tengok lah cara. Saya belajar pun banyak menggunakan YouTube lah. Saya sendiri pun belajar banyak menggunakan YouTube. Kita follow dia punya tutorial dia. Macam sekarang ni belajar senang. Boleh tengok dekat YouTube. Tapi masa saya zaman belajar dahulu, YouTube tu kurang lah, ataupun tak ada masa tu lah saya rasa. Jadi apa-apa nak belajar kena tengok, baca dekat buku lah. Punya tu Okey, Unit Media Studio, Sony Vegas, Avid dan juga sebagainya lah. Dia macam-macam. Sejak sekarang ni ada Filmora, ada macam-macam software lah untuk kita boleh guna lah. Okay, setiap perisian mempunyai keistimewaan masing-masing, terutamanya untuk menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas, special effect, audio dan juga video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. Sebab tu kalau kita tengok movie-movie filem-filem, dia banyak sebenarnya menggunakan special effect. Sebab tu dia nampak macam luar biasa lah cerita dia yang tak dapat digambarkan dalam fikiran kita, dapat divisualkan dalam bentuk video. Berada dekat angkasa, apa ni, macam-macam berada dekat laut, dia boleh gambarkan menggunakan special effect lah dia punya tu Okey, itu sajalah untuk bahagian video